Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi faedah dan dia memberi bahaya. Baik buruk semua datang dari Allah. Bukan baik saja datang dari Allah, buruk pun datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai khazanah, yang mana dalam khazanah tu semua yang baik. Satu lagi khazanah, semua yang buruk. Dia umpama tangki. Jadi kalau manusia tu menghubungkan diri ni dengan tangki yang berupa buruk, maka kehidupan dia dunia akhirat buruk. Kalau dia menghubungkan diri dia kepada tangki yang baik, maka dunia akhirat dia dapat baik. So baik buruk tu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada undang-undang, rules of law. Allah ikut, bukan buat-buat gitu je. Kepada siapa yang Allah nak bagi baik, kepada siapa yang Allah buruk, bukan ikut, tak ada rule-nya. Dari rules of Allah. Rules of Allah tu, manusia ni kalau dia duduk dalam dunia ni buat baik dan kebaikan naik, maka kebaikan turun. Kalau manusia buat buruk kat dunia ni, buruk naik dari dia dan buruk turun kat dia. There's nothing bercanggah dengan undang-undang ni. You tak boleh expect buruk naik, baik turun, ataupun buruk naik, baik turun, atau baik naik, buruk turun tak. So apa yang kita deliver, itu yang kita dapat lah. Kita deliver amal buruk, buruk dapat. Kita deliver amal baik, baik dapat. Semua tu datang dari Allah. Orang-orang yang tak percaya Allah ni, dia bilang itu karma. Karma, undang-undang karma, hukum karma, percaya karma. Tapi itu sebenarnya bukan karma, itu undang-undang Allah, the rules of Allah. Hari ni orang sains, dia cakap itu undang-undang alam. Kan? That's nature. The rules of nature. Ini rule of nature. Nature tu mau tukar. The rule of Allah. Kita belajar sains, sebenarnya kita belajar rules of Allah. But we never mention it. We just say rules of nature. Kerana kita tak percaya Allah. Jadi sayangnya orang Islam yang percaya Allah, dia pun baca sains yang ditulis oleh orang yang tak percaya Allah. That nature creates. So the Tuhan paling besar, Mother Nature. Mother Nature. So semua tu yang orang Islam baca dekat Facebook, Rashidi kan, dia tak baca Quran, dia baca Facebook, dia bacalah Tuhan dia nature. Nature. Dia pun tak percaya tu, tak berapa yakin Allah betul ada. So terima je. So hari ni rosak semua doktor, engineer, semua dia tu belajar sains. Sains tu undang-undang Allah, tapi tak pernah disebut dalam buku sains. Mana-mana buku sains ditulis oleh orang Islam, bukan Islam, yang hampir almost bukan Islam. Orang Islam pun tak ada tulis sains, buku sains. Kalau buku sains pun tiru-tiru yang barat. Don't have any original dari pahaman Islam. Tak. Dia tulis buku sains, fizik, chemistry, sama je. Kan?
ada buku fizik written by Muslim? Tentu ada. Tapi tak tahulah. Tapi dalam tu pun tak ada mention alam, undang-undang Allah. Itu yang hari ni buku-buku sains semuanya. Biology, chemistry, physics, mathematics. Kena ditulis balik kalau kita nak betul-betul ikut yang benar lah. Baru semua undang-undang tu kita tak kata ini undang-undang nature ni bukan mula jadinya. Jadi manusia ni dah lama dah tak percaya Allah sebenarnya. Walaupun dia Kristian, walaupun dia Judaism, walaupun dia Islam. Allah tu tak ada sebenarnya dalam hati dia. Yang ada dunia. Hati dia kat mulut itu Jesus as the Lord semua tu kan. Itu semua tak ada kat hati. Orang Islam pun Allah Tuhan, Tuhan Allah pun tak ada dalam hati. Orang Judaism apa nama dia tu pun tak ada dalam hati. So apa yang dia buat tu dia tak pernah buat untuk Allah. Dan apa yang dia percaya yang semua berlaku ni semua bukan berlaku dengan kehendak Allah. Tak ada. Because they don't believe in Allah. They only know. They only know or tahu Tuhan tu Allah. That's all. Sama ada dia Kristian, orang Islam atau orang Judaism. Atau apa-apalah agama yang dicipta reka. Banyak selain daripada 3 agama ni dari langit, yang lain semua dicipta reka. Tapi dia orang pun kata Tuhan, Tuhan. Tuhan tu semua kat mulut dia. Dalam hati dia tak ada. Dalam hati dia ada dunia, nafsu. Jadi Tuhan sebenar manusia ni, yang tak ada Tuhan dalam hati ni, nafsu. Nafsu lah Tuhan dia sebenarnya. Sebab nafsu tu suka dunia. Sebab itu dunia ada dalam dia. So bila dia nak dunia, maknanya dia ikut nafsu lah. Takkan orang nak dunia ikut Allah pula. Allah tak pernah suruh kita. Tapi Rashidi walau tak Allah suruh dia ikut nafsu. Nafsu dia nak apa? Nak dunia. Nafsu tak nak Allah. Mana boleh kata nafsu saya nak Allah? Nafsu tu desire. Kita nak suka dunia. Dunia ni benda yang kita percaya bagi faedah apa? Selain Allah. Sebab Allah tak nampak. So kita hanya percaya pada yang nampak. Orang Kristian, Yahudi, Islam, dia orang kat mulut cakap Allah. Dia orang semua ni macam Yazid ni pun kan, dalam hati dia don't believe in Allah. So bila kita tak believe in Allah, takkan kita nak tulis kitab ni dicipta oleh Allah, Allah buat ni, tak ada. We will never write like that. Sebab apa? We never believe. Only dekat mouth kita saja. Patutnya orang Kristian yang tulis sains pun ada yang percaya Tuhan, tapi dia tak tulis, dia tulis nature je. Sebab it is not in their hearts. Jadi tuan-tuan yang mulai dunia semua dah tak percaya Allah sebenarnya, kan? Kat mulut aja. So amal yang dibuat oleh manusia tu tak ada yang betul lah. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa. Yang Kristian, orang Judaism tu sembahyang lah, cara yang bukan Nabi kita. Cara dia yang tak boleh. Kena sembahyang kena cara Nabi. Sekarang Nabi tak ada yang lain, Nabi Muhammad aja. Siapa yang sembahyang cara Nabi Musa atau siapa cara Nabi-Nabi dulu, dia tak boleh terima. Ya. Macam orang Judaism sembahyang dekat Jerusalem tu, facing the wall. Apa nama wall tu? Tembok ratapan. Tembok ratapan. Dia tembok wall. So semua meletakkan badan kat wall tu, menangis, merayu, minta. Itulah dia punya, kan? Itu semua tak boleh diterima lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ini dunia semua diisi oleh manusia yang tak percaya hati dalam hati dia. Dalam mulut memang dia kata ada juga manusia yang percaya Allah tu ada.
Jadi kerana tak ada dalam hati, amalan tu tak ada yang betul. Sama ada yang Islam atau tak Islam. Yang Islam dia amal betul tapi niat tak betul. Yang Kristian, Yahudi amal tak betul, niat pun tak betul. Yang lain bukan agama langit, lagilah tak betul. Jadi yang betul kat dunia ni tak ada, hampir tak ada. Seorang aja. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi tak heranlah yang naik semua tak betul. Boleh yang turun betul. Jadi yang naik tak betul. Jadi yang turun semua yang tak baik lah. Yang tak baik ni mana apa? Azab. Punishment of Allah. Berupa wabak. Perang. Itu semua benda tak baik. Perang tu dari Allah juga. Wabak tu dari Allah. Kan? Betul tak? Bukannya dari mana-mana. Taufan, semua dari Allah. Gaduh, tak ada yang dari lain daripada Allah. Baik buruk dari Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia manusia, sebenarnya yang tak mau agama ni, yang tak mau beriman dalam hati dia pada Allah, mau beriman mau kata je saya percaya Allah, dalam hati tak ada, dia sebenarnya tak buat baik pada diri dia. Sebab apa? Apa yang dia buat semua tak betul. Yang turun kat dia semua yang tak baik. Takkan boleh benda yang baik. Bukan turun kat dia je, dia turun kat orang pula. Tak, manusia semua. Jadi sebenarnya manusia tak buat baik pada diri dia bila dia buat buruk. Dia tak sayang pada diri dia sebenarnya. Dia sebenarnya telah menganiaya. Dia telah menzalimi diri dia apabila dia berbuat buruk. Kan? Dia tak buat baik. Jadi manusia yang berbuat baik ialah berbuat baik pada diri dia, ialah yang taat Allah, perintah Allah. Cara yang Allah suka dengan niat nak suka ke Allah. Amalan yang baik ini naik ke langit, naik ke Allah. Allah turunkan yang baik lah kat dia. Jadi dia dapatlah baik kat dunia dan juga di akhirat. Dia telah berbuat baik pada diri dia. Ini orang yang tidak menzalimi diri dia, yang tidak menganiaya dirinya. Sebab itu kita doa, ya Allah, apabila Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, dia tak ada doa, ya Allah aku orang baik, tak ada. Apa dia cakap? Aku orang zalim. Tak? Dia tak cakap aku orang baik, ya Allah maafkan aku. Tak ada orang aku orang baik. Itu orang zalim. Abana aku orang zalim. Maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Apa makna zalim itu? Makna buat tak baik pada diri sendiri lah. Bila kita langgar perintah Allah, mana kita tak buat baik. Macam Yazid tak mau cerai bini dia. Sebenarnya dia tidak buat baik pada diri dia dan pada bini dia. Dia buat buruk pada diri dia sendiri. Dia dapatlah buruk tu. Takkan buruk tu pergi ke orang lain pula. Dia tak taat kan. Apa buruk yang datang? Dia iman lemah, amal rosak. Itu dia buat baik pada dia. Dia zalim. Rabbana zalamna. Ya Allah, aku zalim pada diriku. Yunus AS begitu, bahawa aku langgar perintah kau. Sebenarnya tak nampak pun dia langgar kan. Apa yang nampak dia langgar pula? Dia tinggalkan dakwah tempat dia. Dia nak pergi nak kapal pergi tempat lain nak buat dakwah. Sebab tempat dia tu orang dia tak ada nak terima. Seorang pun tak terima. 100 tahun dah buat dakwah, kan? Tak ada terima. Jadi siapa pun umumnya lah. Nuh alaihissalam ada juga orang yang ikut dia. Yang Yunus ni tak ada. Jadi dia bukan, dia nak kata kecewa juga adalah.
Jadi dia telah mau tinggalkan tempat tu, tapi dia tak minta pada Allah, ya Allah boleh tak aku tinggalkan tempat ni. Tu Allah wahyukan dia kat dia lah, boleh, pergilah. Tapi dia tak buat tu, dia pergi aja. Dia ingat tindakan dia tu betul. Tapi Allah kata Yunus berdosa sebab dia tinggalkan tempat tu tanpa perintah kami. Jadi kita pergi mana-mana nak buat kerja dakwah ni kena dengan perintah. Perintah ni bagi mereka yang bukan Nabi dengan mesyuarat kan. Kita tak boleh keluar sesuka. Tak boleh kata saya nak pergi sana. Kita memang ada dalam kerja dakwah ni ada ketua. Ada orang tanggungjawab, orang ketua, dan dengan mesyuarat dia lah. Kalau kita suka-suka je, dia pergi macam Nabi Yunus je lah. Dapat baik tak ada, dapat buruk. Jadi tak ada dapat ni. Kalau Rashidi kan, dia keluar suka dia je. Tiba-tiba dia dah jemaah tu, bila kau ditafakut Rashidi? Mesyuarat dia tak, aku suka je. Atau aku bagi tahu je suruh aku nak ke sana. Itu pun sama juga. Mana Rashidi, dia dah tak ke mana tahu kata Arsyad, tak tahu. Tiba-tiba dia hilang je. Tak adalah maksudnya. Jadi kerja macam itu, walau setahun keluar, jalan kaki 3 kali. Mana nak? Sebab sama lah macam Yunus tadi, dia pergi tanpa perintah Allah Ta'ala. Dia Nabi lah, dia mesti ada wahyu. Jadi tuan-tuan yang mulia, itu bukan nak berhenti kerja dakwah. Tukar tempat dakwah pun tak ada perintah, pun dapat bala. Bala bukan kecilnya. Kalau orang biasa, bala mungkin sikit lah. Ni Nabi buat dosa dia jadi besar. Yang kecil pada orang lain besar pada Nabi. Kecil pada orang lain, pada dia besar. Oi, pantang dia. Sebab itu Nabi-Nabi ni kata Allah, dia orang tak lari bila wahyu datang kepada Nabi Musa AS. Dia orang tahan, dia dengar. Musa AS bila Allah cakap kat dia, ini tangkap ular, dia lari. Allah SWT bagi pada tahu Musa, Nabi-Nabi tak ada lari, tak ada takut. Mari sir. Nah, datang balik Nabi Musa. Nabi-Nabi dia tak boleh takut, dia tak boleh lari, dia mau terima dan dia kena buat. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu ikut perintahku, aku bersama kamu. Musa AS dan Harun diperintah pergi jumpa Firaun. Allah kata pergi, aku bersama kamu berdua. Perkataan Allah tu bersama, sorry, di satu benda yang pasti pun tak boleh, siapa boleh lawan lah. Mesti kalah punya orang tu. Orang yang melawan Nabi-Nabi ni, dia tak ada menang. Tak ada siapa menang. Dari dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila. Dari Adam AS sampai sekarang, sampai bila-bila. Siapa saja melawan dan menentang Nabi-Nabi ni, tak ada yang menang. Ada? Bagi tahu? Ada? Jadi kalau tak ada, jangan mula start. Ada melawan. Kalau melawan, pasti kalah. Takkan menang. Firaun dinasihat oleh saudara dia, yang dah masuk Islam tapi menyembunyikan. Kamu jangan cuba lawan Musa ni. Orang terdahulu yang lawan Nabi-Nabi, tak ada yang berjaya, dia kata. Kau dengarlah nasihat aku ni, kau takkan berjaya pun. Tapi Firaun dia tak dengar cakap tu lah. Jadi dia bila Musa AS bawa Bani Israel, dia kejar dia, mau lawan dia. Lawan, Allah SWT buat timing semua betul. Tak ada timing salahnya. Bila Musa nak berangkat, bila, semua dia beritahu. Dan Allah buat Firaun bila nak start lari, nak kejar. Dan bila kaum Nabi Musa dah melintasi tu, Allah tak lorong tu Allah tak padam ni, biarkan dia untuk Firaun datang. Tunggu je. Jadi Firaun dengan tentera dia pun ingat itu pun dibuat untuk dia juga.
Itu sebab dibuat untuk dia. Dibuat untuk dia untuk musnahkan dia, kuburkan dia dengan air tu. Jadi bila dia orang masuk, Allah perintah, terus tenggelam semua. Tak ada satu hidup. Waktu tu Firaun kata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Allah bilang tak boleh terimanya. Kan? Waktu dah nampak, baru berkata, nampak azab Allah. Kan? Jadi Allah kata, tak apa, aku simpan kau punya mayat sampai hari kiamat. Untuk orang tengok engkau, ingat aku. Ingat aku bahawa inilah azab yang ditimpa kepada orang yang melawan Nabi-Nabi Allah dan melawan aku. Tak? Pergilah Mesir tu. Kalau ada hati iman, tengok mami tu air mata keluar. Tapi kalau iman tak ada, tengok dia ketawa-ketawa. Seronok nak pergi je. Iman tak ada, tengok mami Firaun tu. Allah kata ini real punya orang. Bila dia dibawa untuk rosak sikit mami tu, dibawa ke France. Doktor yang bedah dia tu dapati ada garam dalam badan dia. Oh, dia ni mati lemas di laut. Macam mana dia boleh tak repot kan? Dan dia mami, dia pun pening fikir. Orang Islam kata tak ada fikir, dah bagi tahu dalam Quran. Ya ke dia kata? Baca ayat tu dia. Oh, dia kata mana boleh Quran ni dibuat oleh Muhammad? Fir'aun tu bila dia mati, sebelum Masihi lagi. Tak mungkin Muhammad tahu. Jadi yang dia faham selama ni, Quran ni Muhammad tulis. Agama kita ni agama Muhammadan. Itu yang dikata oleh padri semua. Kan? Dia tak kata ini Quran Tuhan turun. Macam mana dia kata semua benda ni bukan Allah buat. Langit, bumi, matahari. Orang-orang belajar sains, tak ada dalam kitab tu satu nama Allah pun tak ada. Yang Allah buat ni tak ada. Kitab sains tu boleh jadi mulia tau, bila Allah ada dalam tu. Ini semua Allah tak ada. Jadi semua ahli saintis Islam kena tulis balik buku chemistry, fizik untuk dibaca dalam sekolah. Mana di Malaysia ni, apabila ketua negara ni orang Biman Bangsa. Selagi tak ada, kitab-kitab ni takkan ditukar. Hari ni kena ditulis balik. Macam mana nak tulis? Bila dah ada Allah dalam hati, orang tu boleh menulis. Nak ada dalam hati, saintis tu kena buat gas, kena cakap kalimah, kena pergi jaulah. Tak boleh, tak ada. Kalau tak pergi jaulah, tak buat kerja Nabi dengan cara Nabi, Allah tu tak masuk. Macam Yazid buat kerja Nabi kan, tapi tak mau ikut yang disuruh. Ya tak? Itu cerai bini, mana nak Allah masuk? Cinta bini tahan, jangan masuk. Cinta bini tu dia macam batu. Allah tu zoom keluar, zoom keluar dah. Jadi dia kena kosong tu. Itu boleh Allah. Tengok mami Fir'aun tu air mata keluar. Tengok orang langgar perintah Allah, air mata keluar. Kalau tak ada, tengok Amerika kan, pergi jalan sana, air liur keluar. Macam Mak Hanzalah, dia tengok Amerika, dia kata dia mesti bawa anak-anak dia. Mak dia kata pada bapak dia, kita mesti bawa anak-anak kita datang Amerika. Sebab banyak dunia. So dibawalah semua anak-anak dia. Ratus ribu belanja atas nama business trip. Dia orang buat dapat nak lari dari income tax. Pergi turis tu, bagai Rashid Azli bawa semua receipt. Business trip.
Anak-anak semua masuk dalam business trip. Yang tak ada kena mengena dengan business tu, dia masuk juga dalam expenses. Jadi tu sebab dia compulsory sin lah. Jadi apa yang Hanzalah dapat, dah tengok dunia semua ni, dah anak-anak dia cinta dunia. Kecil-kecil lagi senang lah dia tengok pun. Kita ni dapat cinta dunia dengan tengok sebenarnya. Bukan ada orang ceramah kat kita pun. Dunia ni bagus, kamu tak payah. Ini bukan payah ceramahnya. Agama berceramah banyak pun, Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya, Allah bagi faedah, tak masuk-masuk. Nampak. Jadi yang nampak ni, duit bagi faedah ada orang ceramah kau. Ada bahaya-bahaya ceramah. Tak payah. It doesn't need ceramah ni. Dari kecil tahu duit tak bagi faedah. Kalau duit tak bagi, budak-budak kecil ni tak percaya, takkan dia pergi dulu-dulu mamai. Pergi gash minta duit. Jauhlah dari rumah ke rumah dia. Tak ada satu rumah habis. Dia ambil Assalamualaikum. Nah, ramai budak-budak datang. Tapi bila dia tahu tak nak bagi, dia tak nak datang lah. Pergi rumah-rumah yang bagi je. Ini semua sebab cinta dunia, cinta duit. Duit tu tak ada orang ceramah pada budak-budak tu. Dia sendiri nampak. Dia RM10, apa nilai RM5. Lama tu, masa tu dia 100 dia tak nampak lagi lah nilai. Kecil kan. Dia ingat 100 tu sama RM5 ni lebih kurang sama je. Dia tahu 10 sen. Besar sikit, RM5. Besar lagi RM100. Dia faham dia. Faham manusia ni mengikut dia besar. Bila dia kecil, dia ingat mak dia, Tuhan dia, nyusu dia semua. Lama dia kata mak ni tak kerja, makan, minum. Macam mana mak dapat duit? Oh, bapak kerja. Jadi dia mula, bapak dapat duit macam mana? Kerja. Jadi daripada mak Tuhan dia pergi kerja Tuhan. Lepas tu dia pun bekerja, lagilah jadi Tuhan dia kerja. Dia tak nampak lagi. Beyond kerja tak nampak. Siapa bagi duit? Setakat kerja je nampak. Jadi sampai tua dan sampai mati, kalau dia tak usaha atas iman dia, usaha buat kerja Nabi dan cakap tiada yang bagi melainkan Allah, tiada yang beri faedah bahaya melainkan Allah, dan dalam dia kosong, supaya kalimah ni masuk, sampai tua percaya kerja bagi makan. Macam Rasidi, kalimah tu tak masuk sekarang kan, Allah bagi makan, Allah bagi duit. Mana Rasidi percaya Allah bagi duit? Percaya Rasidi? Cakap boleh lah Allah bagi duit. Rasidi? Cakap Allah bagi duit. Dah mati? Dah mati tak ada. Jadi dalam mulut tu tak sama dengan hati, tu nama orang belum benar. Orang yang mulut dia cakap Allah bagi duit dan hati dia tak ada, dia belum menjadi orang yang benar. Tahu tak? Orang yang benar ni, yang Allah kata orang yang benar, cakap mulut, hati ada. Yazid boleh cakap tiada ku cinta melainkan Allah, tu mulut dia, hati tak ada. Tiada ku cinta melainkan Allah. Dia cakap tiada ku cinta melainkan Allah, tapi dia bukan orang benar. Sebab dalam hati dia tiada ku cinta melainkan isteri. Betul tak? Jadi Rasidi dia kata mulut dia Allah bagi duit. Sebab apa? Mana dah belajar kan? Pihak hati kerja bagi duit. Jadi kalau tak keluar percaya kerja bagi duit dan masuk Allah bagi duit sampai mati. Dan bila mati nanti Allah tanya, siapa Tuhan kamu? Kerja. Siapa Rab kamu? Dia tak keluar Allah Tuhan. Yang keluar tu bukan yang kita cakap kat mulut. Hanzalah akan jawab mak. Dia sekarang dah mula kerja, dah mula nak masuk kerja bagi duit. Dan nullify yang mak bagi duit. Sekarang mak dia tak bagi duit lagi.
Dia dah mula bekerja, dia dah mula start bertukar. Dari minta kat mak je kan. Mak, apa nak ni? Mak. Nak itu mak. Sekarang dia dah mula belajar, dapat duit sendiri, iaitu kerja. Jadi dia akan berpindah. Yakin dia daripada mak Tuhan kepada bukan Allah. Apa? Kerja Tuhan. Dia stage 2 pula. Dia ni orang dah lama dah tukar stage kerja bagi duit. Kan? Dah umur 18, umur 15 dah kerja bagi duit. Tak apa mak tak ada bagi duit. Mak dia apa pun tak bagi. Bapak dia pun tak bagi. Bapak bagi kat mak tak bagi. Dia meram perasaan je nak kerja. Aku kalau tak kerja memang tak dapat duit. Jadi anak-anak yang macam dapat duit dan mak biasa tak nak kerja. Macam Anzalah dia. Tapi bila mak dia tak bagi duit, mula start, mula dia nak kerja. Sekarang dia akan bertukar Tuhan lah. Kalau Allah tak masuk dalam diri hati dia, kerja akan masuk. Jadi sebelum dia masuk, nak kena bagi tahu. Tiada yang bagi duit, kena gas. Dan mak tu, kalau tak ada duit pun jangan minta dengan mak, minta dengan Allah. Sehingga Allah buat dia tak ada duit dan buat mak dia bagi. Itu lain lah. Baru dia kata Allah bagi duit. Sebab sebelum minta dengan mak, dia minta dengan Allah. Tak teruk sangat. Baru dia minta kat mak dia. Mak kata tak nak bagi. Mana dia tahu Allah tak bagi. Mak bagi. Mana dia tahu Allah bagi. Sebab dia minta kat Allah je. Jadi Hanzalah dia nak bertukar Tuhan sekarang. Tapi tak ada kebaikan pun, sama je. Bertuhan dengan mak dengan bertuhan dengan kerja 2 kali 5, 5 kali 2. Syirik juga. Dia mau tukar, buang semua. Tuhan mak, Tuhan kerja, Tuhan apa pun tukar kepada Allah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang memberi faedah bahaya melainkan Allah. Di lorong-lorong, di jalan-jalan, dan korban harta diri, harga diri untuk maksud kerja tu. Ada? Dan niat untuk sukakan Allah. Sehingga Allah suka. Nanti Allah keluarkanlah cinta kerja, cinta lain yang bukan ni daripada hati orang tu dan buat Allah masuk. Bila Allah masuk, baru dia cakap tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam hati pun tiada Tuhan melainkan Allah. Dia jadi orang yang benar. Inilah nama orang syurga. Orang yang Allah akan muliakan dia. Orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Orang yang dikatakan oleh Allah orang yang takwa, orang yang beriman, beramal soleh, orang yang takut dengan Allah. Okey, guys.